Okey, mana dia? Jadi adalah satu contoh ni tentang penggunaan kad kredit lah. Kita tengok macam mana pengiraan dia. Encik Said membeli rumah, Encik Said membeli sebuah pendingin hawa. Okey, pendingin hawa, bukan penghawa dingin, pendingin hawa. Yang berharga 3,200 pada 15 Julai 2018. Beliau kekurangan wang tunai sebanyak 1,200, tetapi memiliki kad kredit dari Bank Cemerlang. Beliau juga tahu bahawa kekurangan wang tunai ini boleh dibayar pada hujung bulan tersebut apabila beliau mendapat gaji. Soalan A, apakah cara kemudahan kredit yang boleh digunakan oleh Encik Said untuk atasi masalah kekurangan wang tersebut? Okey, Encik Said nak beli aircon harga 3,200. 9.40. Cikgu habis bila? 12.40. 1.40 kah? Lambat lagi 1.40. Cikgu terlajak beritahu apa tadi? Nak beli harga 3,200. Harga apa nama? Harga aircon lah, pendingin hawa pada 15 Julai. Okey. Dia dah bayar sebahagian tapi masih kurang sebanyak 1,200. Okey, tapi dia ada kad kredit lah. Jadi macam mana dia nak bayar penuh harga ni? Jadi ideanya ialah ini Encik Said boleh guna kemudahan kad kredit lah. Jadi baki 1,200, guna kad tu swipe, bayar kad token account tu. Jadi sebenarnya boleh kalau ada kita nak beli satu barang, kita sebenarnya boleh bayar dengan dua cara serentak. Contohnya barang tu harga 2,000. Jadi tengok dalam poket kita ada cash cuma 1,000 contoh. Jadi tak apa, kita bagi tahu token tu saya bayar separuh cash, separuh kad kredit. Jadi token tu cakap okey, beres, tak ada masalah. Jadi bagi dia duit kertas RM1,000, lepas tu bagi dia kad kredit. Dia potong, dia swipe, dia akan potong 1,000 lagi lah. Jadi boleh kita beli barang dengan dua cara bayaran. Okey. Soalan berikutnya, nyatakan kelebihan dan kelemahan cara pembayaran yang anda nyatakan dalam jawapan A. Okey, kelebihan dia, penggunaan kad kredit adalah lebih senang sekiranya Encik Said membayar balik kreditnya dalam tempoh faedah. Okey. Supaya beliau tidak akan dikenakan sebarang charge. Jadi itu kelebihannya ialah kalau Encik Said tak cukup cash, Encik Said boleh pinjam daripada kad kredit. Itu kelebihan. Dan kelemahan dia yang inilah. Kelemahannya, jika Encik Said membayar tak bayar dalam tempoh faedah, maksudnya faedah akan dikenakan lah. Sebarang charge kelewatan akan dikenakan. Jadi itu bahaya. Dia punya kelemahan lah. Okey, ni aktiviti ni lah yang paling best sekali. Ramai orang buat. Siapa yang bekerja, dia ada kad kredit ni, kamu tengok mak pak kamu mesti pakai ni, kad kredit.
waktu nak beli kat Shopee tu. Okey, rupanya ada aktiviti ni juga. Kesan penggunaan kad kredit bagi pembelian barang-barang secara atas talian. Okey, tu Jadi boleh beli melalui atas talian, Shopee, Lazada, apa semua tu Amazon, eBay. Tapi ada dia punya risiko tak apa, nanti kita tengok. Hasil daripada aktiviti kat atas ni, didapati bahawa pembelian barang-barang melalui atas talian boleh menyebabkan pengguna berbelanja secara boros. Betul? Dan menyebabkan mereka berhutang. Okey, nampak macam mitos saja ni, tapi memang betul Biasa bila tengok kat Shopee tu, kita kan boleh add to cart add to cart. Lama-lama penuh Jadi lepas tu bila nak bayar tertera RM2,000. Jadi itu bahaya jugalah. Maka kita harus berhati-hati semasa membeli barang-barang secara atas talian. Maksudnya nak pilih boleh, tapi kita hitung balik lah, kena tengok balik lah. Okey, satu lagi kena tengok kita hutang yang kita buat melalui kad kredit tu, kita mampu bayar tak setiap bulan, sebelum dikenakan faedah lah, sebelum dikenakan cas. Kalau dah melebihi kemampuan gaji kita, jadi janganlah, tak payahlah beli. Okey, melainkan kalau ia satu keperluan tak apalah, kalau satu kehendak barangan tu nanti fikir dululah Atau lebih baik, ada idea yang lebih baik kamu jangan berhutang. Kalau boleh nak beli apa pun, jangan berhutang dengan bank, jangan berhutang dengan siapa-siapa pun, pak long, pak ngah, mak bapak sendiri pun, adik-beradik, jangan hutang. Apatah lagi ahlong jangan. Ahlong lagilah jangan duduk dekat langsung. Okey, tengok pun jangan. Jadi apa yang boleh dibuat kalau nak memiliki sesuatu, cara yang terbaik ialah kumpul duit sampai cukup nilai tu. Maksudnya kita beli cash terus. Itu yang terbaik. Jadi tak perlu hutang siapa-siapa. Kita beli cash setiap benda. Itu cara belanja yang sepatutnya lah. Kalau benda tu didapati kita tak terdesak, perlukannya segera, maka jangan sesekali hutang. Kalau nak juga, kita sediakan masa sedikit untuk kumpulkan sampai kita ada jumlah yang cukup dengan benda yang kita nak beli macam tu Macam nak beli kereta yang terbaiknya, mana-mana pakar kewangan akan cakap yang sama. Kalau nak beli kereta, yang terbaik ialah kumpulkan duit sampai cukup nak beli kereta tu. Katakan kereta tu harga RM70,000. Jangan sebolehnya elakkan daripada membuat hutang lah. Okey, kumpulkan RM70,000. InsyaAllah boleh kumpul dalam 2-3 tahun saja pun 2-3 tahun, paling lama 5 tahun boleh kumpul. Masa tu beli cash terus bayar. Tak payah hutang. Itu terbaik, yang paling terbaik. Sebab apa? Sebab kalau beli cash, kita kena bayar RM70,000 contoh. Tapi kalau kita hutang, kamu tahu berapa sebenarnya kamu kena bayar kat bank? Kamu kena bayar RM70,000, kamu kena bayar dalam RM20,000 ke RM30,000 tambahan. Daripada RM70,000 jadinya RM100,000 dan boleh jadi lebih. Biasanya bank akan bagi kalau nak beli kereta akan bagi tempoh masa lebih kurang 5 tahun, 7 tahun dan 9 tahun. Jadi kalau lagi lama pinjam 9 tahun, maka dia punya bayaran bulanan rendah lah kan. Kalau nak pinjam sekejap je 5 tahun, jadi bayaran bulanan ni tinggi lah. Tu kena tahu
Ui, memang bahaya lah. Jadi ideanya ialah kalau kamu apa nama? Kamu kumpul lah duit, tahan sat nafsu. Nafsu. Tahan sat nafsu. Kumpul lah duit. Boleh apa? Seeloknya beli cash terus lah. Ni cikgu tunjuk lah sat eh. Ni boleh pakai jugalah, lebih kurang lah. Kamu nak pinjam duit katakan harga kereta tu katakan 70,000 70,000. Jadi 70,000. Jadi kamu nak pinjam berapa lama? 5 tahun. Biasanya begitulah, 5, 7, 9. Dia buat ganjil gitu 5, 7, 9. Kalau motor tu ada 3 dengan 5 kot. Kalau tak silap cikgu lah kalau motor. Kalau kereta 5, 7, 9. Okey. Jadi kalau tengok 5 ni, kalau 5, maka bulanannya tinggilah untuk 70,000 ni. Tengok 70,000. Kamu kena bayar bulanan 1,300. Tapi habis cepat lah kan. Banyak-banyak habis cepat lah, 5 tahun. Tapi kalau kamu pilih 7 tahun, kamu kena bayar apa nama? Kurang sikit lah bulanan, 974. Kalau tak mampu juga, biasanya peluang takhir dibagi tempoh 9 tahun. Di bulanan cuma bayar lagi kurang lah 791. Jadi mana satu kamu nak ambil antara 3 ni? 1,300, 974, 791. Jadi ramai orang tengok, wah, lebih baik 791 ni rendah lah sikit kan, nampak untung Tapi kamu tak tahu. Cuba kamu kira 791 ni darab 9 tahun, darab 12 bulan. Bank dapat lagi banyak dekat sini. Bank dapat lagi banyak hutang daripada yang ini. Yang ini pula bank dapat lagi banyak daripada yang ini. Tak percaya kira? Tak percaya kira. Okey. Jadi idenya, bank kalau boleh tak nak kita hutang sekejap. Bank nak kita hutang lama, supaya mereka tahu mereka akan dapat lebih lama tempoh ke kanan ni, lebih banyak mereka dapat. Kita nampak kecil je. Boleh faham Jadi itulah cikgu cakap. Semua pakar pun cakap yang sama. Kalau boleh rumah, kereta pun kita beli cash, rumah pun kita beli cash kalau boleh, sepatutnya. Jadi siapa yang bujang lagi tu tak kahwin lagi, biasanya orang yang terpaksa beli rumah cash ni, berhutang ni, sebab dia bila dia dah kahwin, dia dah kahwin, dia nak tok mana bini dia kan, atau dia nak letak mana suami dia. Siapa pula tanggung siapa. Jadi tapi bagi orang yang bujang lagi, dia tak perlu segera lah kan, tak perlu segera beli rumah, dia boleh kumpul duit beli cash. Dia tak perlu hutang kan, dia boleh duduk dulu rumah mak bapak lu. Kan. Okey, tapi jangan duduk sajalah, kena kerja. Okey, kat mana ni? Jadi cerita siap-siap lah sebelum kamu adalah senarai berikutnya, blacklist. Baik, cikgu cerita siap-siap. Okey. Jangan biarkan diri anda berhutang. Sebab dalam agama pun sebut kan, berhutang ni jangan. Lebih teruk daripada orang miskin siapa? Orang yang miskin ni, kalau ikutkan tak teruk lagi. Orang yang miskin ni, harta dia berapa? Harta dia kosong ringgit. Kan? Ada tak sesuai. Miskin ni mungkin harta dia dalam sebulan RM500. Contoh 500. Zaman law ni RM500.
Tu kira kita anggap miskin lah kan. Kalau papa, apa dia papa? Papa ni lagi miskin daripada miskin. Berapa harta yang ada pada orang yang papa? Papa ke dana? Jawapannya ialah RM0. Tiap-tiap bulan RM0. Dah namanya papa, papa ke dana. Bukan bapa dah. Bukan bapa. Papa, PA, papa. Papa ke dana. Lagi teruk daripada miskin. Okey. RM0 je ada dalam poket. Tapi sebenarnya rupanya ada lagi teruk daripada papa. Kamu tahu apakah itu? Ialah blacklist, bankrupt. Sebab apa? Sebab setiap bulan berapa harta yang orang yang blacklist, bankrupt ada? Harta yang dia ada ialah negatif. Negatif. Harta yang dia ada negatif tu. Negatif kan bawah lagi daripada kosong. Kan kamu belajar garis nombor dulu. Kan? Itu bahaya. Negatif. Jadi siapa yang lebih miskin adalah orang yang berhutang. Jadi elakkan diri anda daripada membuat hutang. Jangan buat hutang. Bahaya. Melainkan kalau terpaksa, kalau tak berhutang, tak dapat beli beras, tak dapat beli beras, tak makan, mati dengan izin Allah. Tu Allah suruh pi minta lah kan. Pi minta. Kalau boleh jangan minta berhutang, kalau boleh minta lo. Minta free. Kalau minta free lagi bagus, tak perlu berhutang kan. Dengan syarat dia izinkan lah. Dia kata tak apa ambil ni, tak perlu berhutang, tak perlu bayar. Tu tak apalah. Kalau dia kenakan bayaran juga, tak apalah. Kata hutang lah, minta pilihan kedua hutang. Jadi teruk orang yang berhutang ni sebenarnya dalam situasi yang emergency, bahaya, teruk. Itu pasal kalau tak mati tanpa bayar hutang tu, dahsyat. Tergantung amalan. Tergantung ni maksudnya tak dikira sejak daripada baligh sampai ke mati. Jangan buat main, bahaya hutang. Jadinya tergantung antara langit dan bumi. Jadi nak pergi mana? Itu pasal lah jadi merayau atas muka bumi tu, tak tahu nak ke mana. Kan? Tiba-tiba dinampak ke manusia yang masih hidup. Sudah. Mulalah kita labelkan macam-macam. Pocong lah, hantu raya lah. Rupanya roh orang yang mati tak bayar hutang. Bahaya. Itu yang lari pada hutang, jangan salah faham. Yang tak sengaja, dia niat dia baik nak bayar hutang, tiba-tiba sampai ajalnya. Semoga Allah Ta'ala ampunkan lah. Jadi Allah dah bagi tahu orang yang berhutang ni yang baik lah, yang memang dia bukan niat nak pelari hutang tak. Jadi Allah sebut bantulah orang yang berhutang. Kalau ada kemampuan, bantu orang yang berhutang. Sebab orang yang berhutang pun dikira sebagai sebagai asnaf ke? Asnaf. Kau cikgu silap. Okey cek balik pada orang yang lebih tahulah hal-hal fiqh ni. Okey. Kita ada sedikit uji minda ni. Satu, apakah maksud pinjaman peribadi? Macam mana nak jawab ni? Pinjaman peribadi. Dulu ada definisinya kan, pinjaman peribadi. Pinjaman peribadi ialah pinjaman pinjaman kat mana tak tahu. Kita tak belajar.
Pinjaman, oh tak ada cerita lagi Pinjaman peribadi ialah sejumlah duit yang kita pinjam daripada pihak bank dan kita bersetuju untuk membayar dengan nilai tertentu setiap bulan sehingga tempoh tahun tertentu. Itulah maksud pinjaman peribadi Okey. Lebih kurang lah. Tengoklah jawapan kat belakang sekali apa dia, uji minda 3.2. Betul tak? Minda 3.2. Tadi definisi cikgu. Kali ni kita tengok definisi yang apa, had buku punya. Pinjaman peribadi merupakan pinjaman jangka pendek untuk kegunaan pengguna. Maknanya cikgu punya definisi lagi lebih handsome lah. Okey Untuk pinjaman jangka pendek untuk kegunaan pengguna. Okeylah, kita terima dia punya. Ramai orang muflis disebabkan kad kredit. Apakah cara untuk mengatasi situasi di atas? Maksudnya kamu dah berada di situasi ni dah. Bukan sebelum muflis, bukan sebelum guna kad kredit. Maksudnya dah menjahanam dah. Menjahanam. Maksudnya dah terlewat dah. Maksudnya dah muflis dah, di isytihar bankrupt. Muflis. Bankrupt tu bahasa Inggeris lah kan. Bahasa Melayu muflis Dan muflis semestinya di blacklist lah. Okey, di senarai hitam bahasa Melayu Jadi apa cara untuk atasi? Ialah dengan apa? Dengan pergi jumpa, pergi ke, ada satu apa ni? Oh, dia tak sebut sini. Jawapannya, sediakan belanjawan diri. Yang kedua, rancang perbelanjaan anda. Sediakan belanjawan diri. Maksudnya cari kerja lah. Cari kerja dan mungkin nak sediakan 2-3 kerja lah. Maksudnya kerja balik untuk bayar balik supaya tak di isytihar muflis. Kalau kita dapat bayar balik semua nilai muflis tu, dapatlah kita dipotong daripada senarai hitam, blacklist. Yang ni pun okey juga, rancang perbelanjaan anda. Mungkin kita dah ada 2-3 kerja tapi tak dapat juga kita langsaikan hutang. Ini mungkin kerana kita punya perbelanjaan tidak betul lah. Kita punya perbelanjaan ada masalah. Kita tak rancang lah, maksudnya kita tak rancang perbelanjaan. Kita main beli je. Okey, kita boleh rancang perbelanjaan. Kamu nak tahu, ini adalah banyak kursus-kursus. Kamu boleh cari dekat internet banyak. Macam mana nak rancang perbelanjaan dengan bagus. Ini banyak. Puan Zuraidah ingin membeli sebuah peti sejuk di kedai elektrik hebat, tetapi beliau kekurangan wang sebanyak 2,500. Kedai elektrik hebat sendiri menyediakan pinjaman segera bagi pembelian dengan kadar faedah 4% setahun. Puan Zuraidah juga memiliki kad kredit. Apakah kemudahan kredit yang harus digunakan oleh Puan Zuraidah dan nyatakan kelebihannya? Jadi maksudnya Puan Zuraidah ni dia ada dua pilihan untuk dapatkan tambahan 2,500. Sama ada dia buat pinjaman pinjaman segera melalui melalui kedai tu sendiri 4%, atau Puan Zuraidah boleh pinjam daripada kad kredit yang dia miliki. Kalau kamu pilih yang mana? Kalau memang ada dua pilihan ni lah. Kalau ada pilihan ketiga, iaitu tunggu dulu kumpul duit bagi cukup baru pergi kedai elektrik tu. Itu pilihan yang pertama lah.
Jadi kalau tak ada pilihan tu, perlukan segera macam peti sejuk ni perlu segera kan. Nak masak-masak nak letak barang, bahan mentah apa semua. Okey. Jadinya apa? Jadinya mana pilihan yang terbaik? Kad kredit atau loan kedai tu? Kalau tanya cikgu lebih mengikut perhitungan cikgu, lebih baik kad kredit lah. Kad kredit lebih baik. Sebab kedai tu mengenakan cas 4% setahun. Okey. Ni kadar faedah yang dikenakan kedai tu kita kira secara yang kita belajar dulu apa ni? Faedah mudah lah. Ini faedah mudah. Okey, macam ni lah. Cuba kira. Okey, berapa persen kena bayar lebih kepada kedai tu? Okey. Jadi kedai tu dapat untung 2 kali lah maksudnya. Kedai tu dapat untung, dapat jual peti sejuk. Okey. Yang kedua dapat untung daripada kamu bayar dalam masa setahun. 2 kali lah kedai tu dapat untung. Cikgu cadang guna kad kredit Sebab jadi ideanya macam ni. Pakai kad kredit pula mesti bayar pada tempoh yang betul, supaya tak dikenakan cas. Cas dia 0% kalau kita bayar betul pada masanya setiap bulan dengan nilai yang sepatutnya. Jadi macam tu lah. Itulah kelebihan kad kredit jika tahu nak guna. Sini cakap apa? Mana dia? Ni. Kad kredit menjadi pilihan. Beliau tidak perlu membayar faedah jika hutangnya dilunaskan dalam tempoh masa tanpa faedah. Okey. Ini cara sebut dapat dilunaskan dalam tempoh masa tanpa faedah. Jangan bayar waktu dengan faedah. Bayar sebelum dikenakan faedah berbanding dengan pinjaman. Okey. Jadi kalau satu-satunya alasan untuk kamu memiliki kad kredit pun barangkali yang inilah, iaitu kamu kalau hutang dengan kedai, kedai kenakan cas 4, 5, 6%. Kalau hutang dengan kad kredit, jadi barangkali kalau bayar pada masanya, jadi tak perlu. Maksudnya bayar harga yang sama. Macam tadi 2,500. Okey, kamu cuma perlu bayar 2,500 juga. Kalau buat dengan kedai tu, kamu kena bayar berapa? Lebih pada 2,500 lah sekali. Bila cukup hujung setahun, di hujungnya dah jadi mungkin 2,700 contohlah. 2,700. Jadi kedai untung lagi 200. Boleh faham? Okey, kalau ikut dah tak banyak ni. Saja back cerita lama-lama. Sebab kalau ikut kamu kan dah habis dah semua ni. Okey, jadi boleh ambil masa sikit lah untuk menyelami kehidupan ni. Kad kredit ni benda yang berhutang ni kamu akan lalui, setiap orang kamu. Jadi baik cikgu ambil masa lama sikit dah untuk ceritakan supaya kamu selamat lah. Selamat daripada rosak kehidupan kamu, menanggung derita blacklist. Jadi bahaya pergi minta kerja dekat mana-mana. Kalau dalam kerajaan kena buang kerja blacklist. Kalau swasta kena buang kerja juga. Tapi kemudiannya nak minta kerja payah. Sebab semua majikan boleh akses tentang kita, boleh tahu kita ada blacklist atau tidak. Tu jadi payah. Dan sekali kerja sendirilah. Kerja tangkap ikan di laut ke, kerja kat sawah bendang ke, bawah siapa-siapa individu mana-mana, petik buah kelapa ke.
Nak kumpul balik nak bayar kad kredit yang entah berapa ratus ribu dah, juta dah apa. Berbahaya ha? Cikgu pun memang dah banyak jumpa orang yang dah berhutang 300 ribu, 400 ribu. Tak sampai lah duk berhutang 400 ribu, 300 ribu tak habis bayar lagi. Dan ada cikgu jumpa berhutang sampai 5 juta. Hutang dia sampai 5 juta. Cikgu dah jumpa dah. Jadi jangan bahaya. Lagi kaya, lagi banyak belanja, lagi tak perasan dah berhutang berjuta lah. Bahaya. Apakah yang anda faham tentang kelebihan dan kekurangan kad kredit? Tak apa, nanti kita sambung lagi lah. Sambung lagi. Jalan cerita pun dah tak panjang. Sampai sini saja. Ada apa-apa soalan? Tak, cikgu. Ada? Okey. Beres. Apa pendapat kamu tentang kad kredit? Kamu ada nak beritahu apa-apakah? Kamu nak pinjam kad, kamu nak ada kad kredit nanti? Tak nak